dah 13 minggu. 13 minggu kita bertemu dalam rancangan FYI. Kalau budak agaknya dah besar lah, dah tahu agaknya apa nak buat. 13 hari dah, 13 minggu bertemu. Dah, mendengar satu, itu 13 tahun. Nanti aku sabar. Okey, baik. Hari ini kita akan bercakap tentang muzik. Daripada manakah sumber muzik, ada orang mempunyai inspirasi ataupun mempunyai terjemahan yang agak berbeza kalau bercakap tentang muzik. Bak kata P. Ramlee, Allahyarham P. Ramlee mengatakan, irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Itu dia. Irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Macam kita ni pun sama juga. Sebenarnya alam kita ini macam-macam penuh dengan muzik. Jadi untuk bercakap tentang hal ini, berikan tepukan untuk tamu istimewa kita pada hari ini. Ini dia, Eddie Cradle. Selamat datang. Macam samurai, ya? Samurai. Berikan tepukan juga untuk Ghani Karim. Satu macam samurai, satu macam Michael Jackson. Welcome to this world. I give you the blue pill, I give you the red pill. Later you take, Okay, macam Matrix pula, Baik, dan hari ini sebenarnya kita bercakap tentang muzik. Saya nak tanya dululah. Bila cakap tentang muzik, Ghani dulu, Ghani baru-baru ini terlibat dalam satu program pertukaran budaya di Moskow, Cuba ceritakan sedikit apa yang anda alami dan apa yang begitu menarik sekali di sana tu. Kepada saya, muzik tu boleh merentasi semua budaya, bangsa dan bahasa. Wow. Jadi di Moskow, walaupun mereka tidak boleh berbahasa dalam bahasa Inggeris, tapi bila kita mula bermain muzik tu, itu tidak menjadi masalah. Dia macam terpegun gitu, Okay, muzik yang macam mana yang dimainkan tu? Lagu yang direka oleh Abang Iskandar Ismail, ada essence kemelayuan, Cina dan India. Dan juga moden. Dan dia mengakhir dengan satu pergabungan antara pemain muzik dari Singapura dan Russia. Wow. Wow, tu hebat tu. Jadi bila unsur-unsur Melayu tu termasuk elemen seperti mana? Elemen seperti dia mula dengan Dikir Barat. Dikir Barat, Langsung lagu dia bertukar bentuk menjadi modern. Apa kita panggil the modern Malay. Tapi orang Malay Malaysia rock. bila dengar, bila tengok Dikir-Dikir Barat dan semua dicampur, orang terbeliak mata. Mereka tak, walaupun ada subtitle, tapi bahas nyanyian dan rentak sahaja itu sudah mencukupi untuk mendapat penonton-penonton semua berjoget, bertepuk tangan. Bila Ghani bercerita, saya dapat bayangkan sebab awak sendiri dah berjoget dah sekarang ni. Okey, bagi Eddie pula. Eddie pernah juga terlibat dalam program yang hampir serupa. Waktu tu di Jepun. Ceritakan sikit pengalaman Jepun pula ni. Di Jepun tu kan, dia punya special dia apa tahu. Orang-orang Jepun tu dia orang very open to music, any kind of music. Then the same thing, kita mainkan lagu-lagu apa daripada Dikir Barat, ada unsur-unsur India dan Cina. So at the end of it, Ghani suruh diorang juga bersama. Lagu dia mula dengan Dikir Barat dan akhir dengan Dikir Barat. Okey. Jadi bila kita menjemput penonton-penonton naik ke pentas untuk menari dengan kita. Bersama, Tak perlu dijemput. Kita gini aja. Macam penonton di sini juga. Gini sekali semua. Badanku, nampak dado, nampak gangko. Dari sini, udah pelan sikit, belum lagi. Ini pasal orang-orang dah biasa tengok Dikir Barat. Okey, itu dia keistimewaan tentang muzik. Muzik itu adalah satu perkara yang universal. Jadi tak kira anda di Moskow ataupun di Jepun atau di mana-mana sekalipun, maknanya respon ataupun maklum balas mereka itu dapat berbahasa atau berkomunikasi dengan kita melalui muzik. Baik, dalam kita berbual, sambil-sambil itu nanti kita tanyakan soalan-soalan. Jadi soalan ini terpulang kepada anda untuk berikan jawapan. Anda bolehlah rujuk kepada teman-teman yang berada di sini. Ya, macam Ghani bersama dengan Huda. Huda ni sebenarnya daripada Moskow. 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 Dan Eddie bersama dengan Didi. Didi dulu keturunan Jepun. Betul. Ada. Sebab itu daripada datuknya kepada neneknya kepada sekarang masih pakai selipar Jepun. Okey. Baik, nanti bolehlah tanya kepada mereka. Baik, cakap pasal muzik ni, berapa banyak ataupun berapa ramai di antara kita yang tahu tentang muzik ni? Kalau cakap main muzik, sudah pastilah kita nak kenal huruf-huruf ataupun dia punya tauge-tauge tu. Tu tauge-tauge bukan tauge-tauge yang dijual di pasar, tapi tauge-tauge yang berada di nota-nota muzik tu. Kalau nak tahu ataupun tak tahu tentang nota muzik yang tauge-tauge ni, mari kita saksikan klip video ni. Mari kita tengok. Ramai di antara kita yang boleh bermain alat muzik. Alat muzik gitar dan drum adalah antara alat muzik yang paling digemari ramai.
Tapi tidak ramai di antara kita yang tahu tentang muzik secara amnya. Muzik teori dan sebagainya adalah sesuatu yang penting untuk menjadi seorang ahli muzik yang baik. Kalau setakat tahu petik gitar dan mengetuk drum tanpa sebarang pengetahuan tentang apa itu muzik yang sebenar-benarnya, itu pun ada sedikit kurang juga ya. Bella, saya nak tanya, mengapakah ia penting untuk belajar bermain muzik ataupun belajar tentang muzik secara formal? Saya rasa ia penting kerana kita dapat memahami tentang teori muzik dan juga bagaimana kita dapat applykan teori ini atau pengetahuan kita kepada instrumen ataupun suara kita sendiri sebagai seorang penyanyi. Maknanya kalau macam kita dah belajar baru kita boleh feel betul-betul. Boleh feel secara betul. Secara betul, ya memang. Pasal kita ada perbezaan antara feeling dengan feeling-feeling iaitu kalau feeling tu kita mendalami lagu atau kita mendalami muzik itu. Kalau kita feeling-feeling nanti kita Syok sendiri. Itu dia. So that's the difference lah. Belajar muzik ini sebenarnya merangkumi segala aspek, baik dari segi bermain alat muzik, menyanyi dan bermacam lagi. Yang penting kita harus dapatkan seorang guru yang arif untuk mendalami lagi muzik, bukan saja dari segi praktikalnya, tapi dari segi teorinya juga. What makes you interested to learn more about music? I have a lot of passion for music and I really love music a lot. So that's the main reason why I am taking music as in a professional stage. What's the difference of you before and now? Last time I could only sing easy songs and I usually sang them in showers and stuff. And now I can sing difficult songs and I'm singing it in a much more professional manner. Kita cakap pasal itu antara sekolah ataupun institusi yang mengajar muzik. Saya nak tanya jugalah Gani ataupun Hedi. Bila kita nak belajar menyanyi, tak semua orang yang boleh menyanyi. Bila nak belajar menyanyi, apa yang dibuat tu? Buka mulut. Vocalizing tu warm up atau vocalizing. Kerana bila kita nyanyi, suara kita macam otot-otot kita juga. Jadi kita kalau nak muscle kita besar, kita exercise kan. Jadi kita kalau nak suara kita kuat, suara yang melantang dan exacting, the notes are exacting, kita do vocalizing. Mesti diiringkan dengan satu alat muzik. Supaya kita boleh menghayati lagu itu, menghayati nota itu dan juga tepatkan, yakinkan. Tepat pada key ataupun apa yang nak disebutkan. Dan untuk meluaskan lagi vocal range kita. Rongga yang besar. Saya pun dah besar juga ni. Pasal apa banyak masuk lontong. Banyak masuk benda-benda dah besar. Baru pakcik tahu.